Baik, Assalamualaikum dan salam satu Malaysia. Terima kasih saudara kerana terus bersiaran bersama TV1. Namun pada malam ini, advokasi ilmuwan kembali untuk siri yang ketiga. Diam tak diam telah pun berlangsung untuk siri yang ketiga. Dan terima kasih kepada Yuniza kerana pada malam ini advokasi ilmuwan bermukim di Dewan Perdana Universiti Sultan Zainal Abidin, kampus Gong Badak, Kuala Terengganu. Jadi terima kasih kepada pihak Yuniza dan terima kasih juga saya berikan kepada Majlis Profesor Negara MPN kerana menjemput saya selaku moderator, selaku pemudahcara pada malam ini untuk siri yang ketiga dengan tajuk yang cukup menarik iaitu Islam tergugat satu persoalan. Dan pada 28 hari bulan Julai yang lalu, saya terbaca dalam akhbar utusan Malaysia yang juga merupakan rakan kepada program advokasi ilmuwan ini, di mana Profesor Dr. Kamarudin Mat Said telah pun menulis sempena dengan program advokasi ilmuwan ini sendiri dengan tajuk yang saya bawakan pada malam ini iaitu Islam tergugat. Jadi dengan alasan yang dituliskan oleh Profesor Dr. Kamarudin, Islam tergugat dengan mengambil kira senario politik dunia dan survival umat Islam di negara sendiri yang saya lihat majoritinya adalah Islam dan juga atau di mana mereka yang menjadi minoriti. Jadi bersedia bersama saya pada malam ini untuk program advokasi ilmuwan ini yang membawa kepada pemikiran-pemikiran baru secara kritis. Jadi bersama saya adalah 3 orang ahli panel. Yang hampir bersama saya adalah Yang Berbahagia Profesor Datuk Muhammad Abu Bakar dari Fakulti Sastra dan Sains Sosial Universiti Malaya. Assalamualaikum. Terima kasih Prof bersama saya pada malam ini. Dan juga di tengah adalah Yang Berbahagia Profesor Dr. Ahmad Shukri Yazid dari Pusat Pendidikan Lanjutan Universiti Sultan Zainal Abidin, Yuniza, selaku tuan rumah. Jadi terima kasih Prof. Dan juga di hujung sana Yang Berbahagia Profesor Dr. Ahmad Hidayat Buang dari Akademik Pengajian Islam Universiti Malaya UM. Jadi ada 2 wakil Universiti Malaya pada malam ini. Jadi apapun sebenarnya fokus kita menjurus kepada persoalan Islam tergugat. Dan pada perkiraan awal juga saya juga berfikir mengapa agaknya tajuk ini dipilih. Jadi untuk mendapatkan jawapannya, saya nak lontarkan terlebih dahulu. Saya melangkau Prof. Abu Bakar terus kepada Prof. Shukri. Kenapa agaknya MPN, Majlis Profesor Negara, memilih tajuk Islam tergugat? Kalau tadi pada peringkat awal saya dah berkongsi antara sebab yang dikaitkan oleh Prof. Kamarudin yang turut hadir pada malam ini. Jadi apa pendapat Prof. Shukri? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi terlebih dahulu saya ucapkan tahniah kepada Majlis Profesor Negara kerana berjaya mengadakan program advokasi ilmuwan bersama dengan Yuniza, RTM dan juga utusan. So berbalik kepada tajuk yang dipilih, Islam tergugat. Jadi bagi saya sekurang-kurangnya ada 2 sebab kenapa tajuk ini dipilih oleh MPN. Pada hemat saya yang pertama, kalau kita lihat sekarang ini umat Islam yang terdiri daripada hampir lebih 1.8 bilion di dunia, iaitu mewakili 23% penduduk dunia, satu angka yang besar. Dan masyarakat dunia memerhatikan bagaimana ketika kelakuan gelagat kita umat Islam, di mana kalau kita amalkan ikut ajaran Al-Quran dan Hadis, kita dapat melahirkan satu masyarakat dunia aman dan damai. Itu yang pertama. Walaupun bagi saya, yang kedua, terdapat segelintir atau sebahagian kecil umat Islam hari ini yang agak agresif, agak konsekutif dan terlibat dengan unsur-unsur yang kita kata unsur keganasan. Jadi ini juga menyebabkan dunia merhatikan kita. Jadi at least bagi saya 2 sebab ini bukan 2 sebab yang kukuh. Satu sebab yang positif dan satu lagi sebab yang negatif. Jadi pada hemat saya itulah 2 sebab sekurang-kurangnya kenapa MPN memilih tajuk ini. Jadi sebab itu telah pun dikongsikan. Jadi kita dapat 2 pandangan baik daripada Prof. Kamarudin dalam penulisannya dan juga daripada Prof. Shukri. Namun begitu, saya perlukan pandangan juga daripada Prof. Dr. Abu Bakar tentang kedudukan. Kalau kita nak menyatakan tentang Islam itu tergugat. Jadi gambarannya pada masa ini, adakah benar-benar Islam tergugat? Ya, terima kasih kepada saudara moderator, saudara Suhaimi. Persoalan Islam tergugat ini mengundang pertanyaan. Bilakah pada masa yang lalu Islam tidak pernah tergugat?
Karena kalau kita menelusuri sejarah semenjak 500 tahun yang lalu, berikutan penjajahan yang membawa kepada kolonialisme, imperialisme. Mereka ini daripada kalangan orang Barat, orang Spanyol, orang Amerika, orang British, orang Belanda dan sebagainya, telah melapah, menjajah dunia Islam. Artinya semenjak ratusan tahun hingga kini, Islam dan masyarakatnya sememangnya tergugat. Jadi apa yang berlaku pada hari ini adalah pemanjangan sebagian daripada senario lama. Sekalipun setelah kita mencapai kemerdekaan, setelah kita mengungkap kedaulatan hidup bernegara dan sebagainya, itu yang pertama. Artinya persoalan tergugat bukan soal yang baru. Kita ada sebahagian daripada senario lama, satu. Tetapi dalam konteks zaman kini, berhubung dengan sejarah kontemporari, maka persoalan tergugat ini memuncak dan berkembang hingga kini setelah tamatnya Perang Dingin. Artinya dengan penamatan Perang Dingin sekitar 1990, yang membawa kepada pemangsuhan komunisme antarabangsa, yang membawa kepada kejatuhan Soviet Union, maka Barat semacam mencari musuh baru. Kalau sebelumnya Barat dipersatukan, disepadukan oleh kebimbangan terhadap komunisme, maka dibersatu. Barat juga mampu mengeluarkan senjata yang berbagai-bagai, yang paling canggih, untuk dijual dan dijajah kepada dunia lain untuk memerangi komunisme. Dan Barat juga menjadikan dunia lain sebagai medan menguji kaji senjatanya dan sebagainya. Jadi dengan tamatnya Perang Dingin, Barat semacam kehilangan suatu keadaan yang memungkinkan perpaduannya, yang memungkinkannya menjana industri senjata dan sebagainya. Maka dalam keadaan terpinga-pinga ini, Islam boleh dengan mudah diajukan, disasarkan untuk dijadikan musuh baru, untuk menyatu padukan Barat, untuk membuat senjata-senjata termoden untuk diuji seperti yang berlaku di Afghanistan, di Iraq dan sebagainya. Dan Barat juga mampu mengungkitkan persoalan peradabannya yang dikatakan tergendala akibat daripada kemarahan Islam pada tahun-tahun yang dimaksudkan itu. Artinya pencarian musuh ini menjadi sebahagian daripada usaha-usaha Barat untuk mengangkatkan Islam sebagai musuhnya dan sekaligus menggugat kedudukan Islam. Itu yang kedua, Saudara Musi. Saya nak tambah satu lagi. Kemudian dalam keadaan berdepan dengan keperluan satu musuh baru ini, maka dunia Islam mempunyai rempah ratusnya untuk digubah menjadi dunia yang boleh dikucak-kacirkan. Itu penting. Dari sisi sejarahnya di Timur Tengah, pertelingkahan antar mazhabnya, kabilahnya, kedudukan ekonomi yang tidak samanya, ideologi yang berlainannya, politik adu dombanya antara pemimpin dan pemerintah di dunia Timur Tengah khasnya dan juga di Afghanistan merupakan kawasan-kawasan pasang siap. Saya gunakan perkataan pasang siap, prefabricated materials, yang menunggu untuk digubah menjadikan dunia untuk dihancurkan. Maka berdepan dengan keadaan dan keperluan mencari musuh, Barat tersua dan teruja dengan gubahan yang saya masukkan itu, maka dengan mudah dan sewenang-wenang Barat merempuh Afghanistan, Libya dan seumpamanya. Karena dunia ini semacam menunggu-nunggu untuk dilapah, diredah, dirempuh dalam persekitaran yang dimasukkan. Maka lahirlah apa yang kita bangkit hari ini, Islam tergugat. Jadi senario yang kita hadapi di Malaysia ini adalah sebahagian daripada persekitaran yang lebih luas itu. Barangkali itu kita boleh bincang kemudian. Okay. Apa yang coba saya sampaikan ini ialah untuk memperlihatkan suatu gambaran yang menyeluruh. Kerana kebanyakan daripada kita tersudut dengan bahagian-bahagian persekitaran setempat tanpa merangkai dan merantaikan dengan keseluruhan yang bersifat global itu. Selama dan selagi kita tidak memahami ini, apa saja percubaan kita menangani realiti setempat yang bersifat kedaerahan, kenegerian, kenegaraan, gagal untuk menangani persoalan yang lebih besar itu. Okay. Segalanya akan menjadi firefighting. Itu istilah baru sekarang ini. Untuk lokalitinya saya akan sentuh kemudian. Namun apa yang Prof Datuk tadi nyatakan ya, Prof Dr Hidayat, Barat
Islam tergugat kerana Barat menggugat. Siapa Barat ini sebenarnya yang disifatkan oleh Prof Datuk tadi? Terima kasih kepada Saudara Musi majlis ini, dan juga pertamanya saya ucapkan terima kasih kepada majlis profesor kerana mengundang saya untuk berkongsi idea tentang tajuk ini. Bagi saya, apa yang berlaku dikatakan tergugat itu kerana umat Islam sendiri mencari satu identiti, apa yang dikatakan sebagai satu ajaran Islam yang sesuai dengan zaman moden. Di mana kita mendapati bahawasanya umat Islam ketika di awal penjajahan itu berada di tahap yang rendah di segi kuasa politik, kuasa ekonomi dan juga ilmu. Jadi itu sedangkan umat Islam diberi satu kepahaman bahawasanya mereka umat yang paling baik, umat yang mulia, umat yang maju dan sebagainya. Tetapi keadaan mereka sebaliknya begitu, yang begitu rendah, begitu termundur dan sebagainya. Jadi mereka cuba mencari mencari satu penyelesaian kepada masalah yang mereka hadapi. Itu mencari apakah dia satu metod yang boleh dijadikan sebagai panduan untuk sama-sama maju dengan bangsa yang lain. Oleh itu mereka cuba mencari satu jalan. Namun begitu, metod yang digunakan itu mungkin kadang-kadang menghadapi digunakan metod yang mungkin tidak bersesuaian dengan dengan penyelesaian yang ada. Jadi kita dapati di awal permulaan tahun 50-an, 60-an timbulnya satu konsep gagasan Daulat Islamiah, konsep negara Islam. Jadi cara kita nak memajukan negara, kita mesti kembali kepada Islam. Jadi kembali kepada Islam itu satu gagasan yang begitu luas. Bagaimana nak kembali kepada Islam? Jadi ada satu kepercayaan dan satu kepahaman bahawasanya masalah umat Islam yang ada di dunia ini dapat diselesaikan dengan kita mengamalkan kembali ajaran Islam. Cuma dalam memahami bagaimana untuk nak mengamalkan atau nak kembali kepada ajaran Islam itu mempunyai berbagai pahaman, berbagai kaedah dan berbagai metodologi. Tapi jalan yang selalu ditunjukkan kepada kita adalah dengan jalan dengan konsep gagasan Daulat Islamiah yang dapat dikatakan menyelesaikan masalah ummah. Namun begitu, kita dapati metod yang digunakan itu memberi kesan yang buruk, natijah yang buruk akibat kerana metod yang digunakan itu mungkin bertentangan dengan nilai Barat. Jadi sebab metod yang mungkin kurang sesuai dan mungkin bertentang dengan nilai Barat itulah menyebabkan Barat cuba menggugat. Timbulnya gugatan daripada Barat kerana metod atau nilai yang cuba nak diaplikasikan itu bertentang dengan nilai Barat. Contohnya nilai demokrasi, contohnya nilai gender, contohnya nilai yang hari ini nilai disebut sebagai kebebasan peribadi ataupun human rights. Ya, semua konsep-konsep ini di segi metodologi Daulat Islamiah itu mungkin agak bertentang dengan Barat. Dengan itu Barat memandang bahawasanya Islam itu sebagai satu elemen yang mungkin boleh mengancam kebebasan, demokrasi dan juga hak-hak peribadi. Itu pada pandangan saya. Okey, masih okey, silakan. Jadi mengikut yang Cik Usaimi kata tadi, kita sebenarnya tak boleh nak menyalahkan Barat 100% terhadap isu ini. Okey. Bagi saya, isu kita sendiri pun, umat Islam sendiri perlu melihat ke dalam sejauh mana kekuatan yang kita ada. Jadi sebahagian permasalahan yang timbul sebenarnya berbalik pada kita juga sebahagiannya. Jadi kita tak boleh nak kata 100% sebab Barat kita jadi begini. Tapi dalam hal ini, saya berkongsi pendapat. Dari satu segi, gugatan daripada Barat itu yang menerpa masuk, yang menyimbah masuk dalam bentuk globalisasi dan seumpamanya, memudahkan dunia Islam, masyarakat Islam yang sedia rapuh ini runtuh, setengah itu lenyap, sehingga mereka berada dalam suatu situasi sebagaimana yang sedang kita alami. Itu juga menjelaskan bahawa selama ribuan tahun umat Islam dalam kejumudannya, dalam keadaannya tidak berupaya dari segi intelektualnya, dari segi ekonominya, dari segi politiknya, mengangkatkan dirinya untuk mendendengkan dirinya daripada serangan globalisasi yang dimaksudkan itu. Apakah itu saja? Itu persoalannya. Kedua, barangkali dalam usaha kita mengangkatkan martabat Islam, masyarakat Islam, kita merujuk kepada masa lalu,
melihat zaman silam sebagai contoh dan sebagainya, menggilap contoh-contoh yang dimaksudkan itu dan mengatakan bahawa kita menjadikan Islam sebagai suatu agama ideal untuk diterjemahkan, Islam sebagai penyelesaian kepada segala permasalahan hidup, Islam adalah jawapan kepada masalah peradaban semasa dan seumpamanya. Jadi apabila kita mengangkat dalam imajinasi kita Islam yang sebegitu tinggi, sedangkan umat Islam hari ini tidak sebegitu hebat untuk mengangkatnya, maka berlakulah suatu kepincangan dalam masyarakat Islam itu sendiri, dari mana dari segi aspirasi dan imajinasinya dia tinggi. Islam satu cara hidup yang unggul. Islam adalah penyelesaian segala-galanya. Sedangkan pada realitinya mereka tidak berkemampuan lagi. Mereka masih rapuh, mudah diratah oleh pihak-pihak yang dimaksudkan tadi. Jadi apabila bertemu dengan globalisasi yang memuat demokrasi, sebagai yang disebut tadi, Islam liberal, hak asasi manusia, maka berlakulah suatu pertemuan yang sengit tetapi tidak setimpal. Maka tidak heranlah dunia Islam hari ini dirempuh sebegitu rupa. Lebih-lebih lagi dalam dunia antarabangsa hari ini yang digelar dunia negara bangsa, di mana dunia Islam berpecah kepada negara bangsa yang tidak sama keupayaan dan kebolehannya. Ada yang seperti Turki, ada seperti Malaysia, ada seperti Indonesia, ada seperti Albania. Jadi lempahan globalisasi itu sampai merata. Tapi penerimaan itu tidak sama oleh masyarakat, yang setengah itu rapuh, yang setengah itu tidak. Itu satu. Apatah lagi dalam dunia Islam sendiri, ada negara seperti Turki dan sebagainya berangkaian dengan Barat. Artinya negara-negara Muslim sebagai penerima globalisasi tidak mempunyai kekuatan yang serata, yang sama, yang berkebolehan mereka ini muncul dan tegak sebagai satu kesatuan. Itu penting. Okay. Apabila tiada kesatuan, tiada ada wadah pemikiran yang sama, memudahkan lagi Islam tergugat. Itu yang saya masih lagi berpegang kepada Barat yang dibangkitkan oleh Prof Datuk tadi. Barat ini bolehkah saya sifatkan sebagai penganut agama Kristian ataupun agama-agama lain? Dan adakah sekarang ni terdapat persaingan antara Islam dan Kristian, ataupun ketika ini telah dan sedang berlaku peperangan antara agama yang menyebabkan Islam itu tergugat? Saya lontarkan, saya lambungkan soalan ini. Siapa yang ingin menjawab? Siapa yang ingin menyambut bola yang saya lambungkan ini? Kalau tidak ada lagi, saya celah dulu. Okey. Pertama, kita sudah mengatakan bahawa Barat mencari musuh. Itu faktor yang saya war-warkan di peringkat awal. Kedua, dari sisi sejarah hubungan Barat dengan Islam, ia adalah hubungan yang ditandai oleh konflik yang berpanjangan. Sama ada perang salibnya, pertelingkahan di Eropahnya. Lebih-lebih lagi hari ini dengan penempatan ribuan, ratusan umat Islam di Barat yang turut menggugat nilai-nilai norma di Britain, di Perancis dan seumpamanya. Jadi ada sebab-sebab bagi mereka yang munasabah bahawa penularan nilai-nilai Islam ini bukan sahaja di dunia Islam yang akan mengganggu kapitalismenya, liberalismenya, tetapi juga akan menghakis nilai-nilai Barat apabila Islam bertapak di Amerika, apabila Islam bertapak di Britain, apabila Islam bertapak di Perancis. Kerana di sana terdapat komuniti Islam yang sedang membesar, yang menuntut ini atas hak asasi manusia yang sedia diperjuangkan oleh Barat sendiri. Maka berlakulah apa yang sering disebut sebagai persaingan peradaban ataupun pertemuan peradaban. Itu sedang berlaku. Itu sedang berlaku. Jadi untuk memastikan Islam yang semakin ramai yang disebut oleh Profesor Shukri tadi sudah mencecah 1.8 bilion, diterjemahkan menjadi kekuatan ekonomi dari sudut Islam, diterjemahkan menjadi kekuatan politik dari sudut Islam, diterjemahkan menjadi kekuatan sosial dari sudut Islam, maka itu akan mampu menandingi Barat, bukan saja di luar Barat, tetapi di pekarangan Barat sendiri. Artinya ini adalah perjuangan serampang mata dua. Okey. Selalu kita dengar serampang dua mata. Ini serampang mata dua. Okey, jadi Sama. dari segi ketemadunan, Islam sememangnya tergugat pada ketika ini. Dan saya melihat dalam sudut ekonomi juga, Islam itu tergugat. Bagaimana dari sudut ekonomi itu Islam tergugat? Selepas ini saya nak lontarkan soalan kepada Prof Shukri. Semuanya selepas ini.